Nice. 80% kejayaan sesuatu program itu ditentukan oleh persediaan kita sebelum program. So, jadi nak tak saya kongsikan tentang training canvas yang mana anda mampu untuk organize program anda dengan lebih profesional dan sistematik. So, tengok sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe. Tadi saya tunjuk slide, sekarang ni saya cakap, okey tuan-puan, boleh tak bantu tak? Okey, apa beza dia? Tuan-puan screenshot. Sekarang ni, okey tuan-puan, salin sama-sama dengan saya nak share satu-satu. Dan dalam masa yang sama, tuan-puan boleh terus buat your training canvas. Mungkin selepas ni ada orang yang boleh bantu tuan-puan. Sebab kita ada networking. Mungkin kalau kita boleh bantu, kita bantu. Kan? Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni yang akan membantu kita. Kita tak tahu kan, kat sini mungkin ada yang sahabat-sahabat kita yang berpengalaman. So yang pertama adalah apakah nama program tuan-puan? Nama program. Okey, so hari ini tuan-puan decide sama ada tuan-puan nak improve program yang sedia ada ataupun you nak buat program baru. So what is your nama lah? Nama program. So nama program keyword dia adalah you ada catchy and plus keyword. Tuan-puan, bagi nama yang catchy sikit supaya nama program tuan-puan tak sama macam orang lain. Contohnya macam teknik belajar. Wah, berapa banyak trainer yang dalam teknik belajar. Teknik faham Al-Quran. Berapa ramai yang mengajar buat program macam tu. Tajwid. Matematik. Motivasi belajar. So, itu adalah keyword. You need to find your own catchy punya nama program. Supaya program kita akan terus differentiate dengan program-program dekat luar sana. Dia nampak je macam ni, ini adalah program tuan ni, puan ni kan. Sebagai contoh, kami buat satu program nama dia Fantastic Kebat STEM. Fantastic Kebat STEM. Kita buat program berkaitan dengan STEM. Science. STEM tu bukan collecting STEM kan. Science, Technology, Engineering, Maths. So jadi kita bagi nama yang catchy sikit dan plus keyword. Yang kedua, apa objektif yang you nak betul-betul capai kan dalam program ni? Kalau benda tu ni nama dia one metric that matters. Tuan-puan, kalau dah dapat idea ni terus salin Tuan-puan, ini bukan macam sekolah tau. Okey, awak salin okey, cikgu bagi masa awak salin. Tak. Sekarang ni kita tengah brainstorm tau tuan-puan. Ini maksud saya bengkel. Kita buat sama-sama. Okey? So saya guide tuan-puan objektif. So apa objektif dalam program ni? Program ni 2 jam ke? 1 hari ke? 2 hari ke? 3 hari ke? Berapa ke? Seminggu ke? So objektif tu memang kena one metric that matter. Kita nak kalau boleh measure lagi bagus. Di akhir program ni korang akan, adik-adik akan dapat, tuan-puan akan dapat ni. Tuan-puan akan mengetahui 6 hukum tajwid yang paling banyak dalam Al-Quran. So you memang janjikan benda yang boleh direalisasikan. Dia bukan janji tuan-puan akan memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran dalam masa sehari. Are you sure? Memahami surah Surah Yasin. Memahami surah ni. So memang betul-betul objektif tu you akan dapat result. Ini yang kita nak gunakan as testimoni. Kan? Okey. Sekejap Boleh bantu saya tak? Okey.
Yang ketiga adalah jenis. Jenis ni saya akan share lebih lanjut, tapi dia terbahagi kepada 3. Yang ini pertama, salin anak-anak. Ini bukan program UPKK. Okey, jenis dia ada 3. Yang pertama, apa dia? Siapa tahu? Siapa tahu ni kita bagi 3 bintang. Dia macam ni. Siapa tahu apakah 3 jenis program? Wah, ini apa? Best student ke? Internal, 2 lagi. Tengok. Yang pertama internal, yang kedua public, yang ketiga adalah in-house. In-house. Saya ulang balik, yang pertama public, program umum. Kita kena jemput orang, ajak orang, buat marketing, join. Yang kedua adalah in-house. In-house ni program jemputan. Contohnya kita buat program dengan audien yang sedia ada. Program sekolah, dekat organisasi, jabatan, kementerian. So macam baru-baru ni kami dijemput bahagian buku teks KPM untuk berkongsi dengan pegawai-pegawai. So itu in-house punya program. Kami pernah buat satu program dengan company, 1 hari dibayar berapa? Ini rate trainer profesional Nak saya share ke? Tak nak lah kan? Nanti nampak macam duniawi. Kan? Kan? Rate, tuan-puan tahu tak rate trainer berapa? Kalau di trainer yang profesional, 1 hari anda boleh dibayar sehingga 1,000 hingga 3,500 1 hari. So itu antara benda-benda yang saya dulu buat rajin. Kan? Okay. So yang ketiga adalah internal. Internal ni with your own team, with your own staff, with your own, anda memang internal, dalaman. Tak kisahlah family ke, keluarga ke, tempat kerja ke, sama kerja dengan kita ke, itu dikira internal. Okey. Sekejap So 3 program tadi. Okey, contoh public. Ketiga-tiga ni dia ada, kita bahagikan pula sama ada dia online ataupun offline atau hybrid. Maksud dia apa? Maksud dia adalah saya share. So, nampak ke slide ni? Nampak slide ni? Okey. So contoh program public kan, maksudnya kita buat secara offline, online. Ini macam program kami tahunan lah, Simposium Tutor Trainer Pendidik Profesional Malaysia. So kita ada buat secara, dulu kita buat offline je, sekarang ni kita buat secara hybrid. Okay. So in-house ni kita sendiri kena propose. Kita sendiri kena propose, kita kena ada profile, kita kena ada proposal. Biasanya in-house. Nanti saya share lebih lanjut. In-house. Yang ketiga adalah internal lah. Maksudnya ini dalaman. Ini contoh. Yang tadi tu kita dijemput dengan bersama pensyarah MSU. Kan? Yang ni internal ni adalah tim. Ni saya kongsi dengan tim fantastik lah. Okay. So ni antara juga yang kita bantu juga, which is ni Cikgu Zana lah. So macam mana yang tak ada pengalaman daripada bidang korporat, jadi tutor and then jadi trainer, dan sekarang ni bukan berkongsi dengan pelajar saja, tapi dah dijemput untuk berkongsi dengan pendidik juga. So apa strategi dia? Contoh dia kata kat situ, daripada 4,500 saja boleh cecah sampai 5K. Sebab tu antara kelebihan bila kita buat program ataupun jadi trainer ni adalah kita dapat reach lebih ramai audience, potential audience kat luar sana. Okay, so nampak? So tuan-puan, cuba tulis.
You jenis apa? Antara 3 ataupun kalau boleh 1 dulu. Sebab sekarang ni kita nak decide 1 dulu. So decide 1 dulu. Dan secara online ke offline ke hybrid. So siapakah dia gerangan itu? Nampak tak tuan-puan? Ada penampakan tadi. So ada tak soalan-soalan? Tuan-puan, kalau ada soalan-soalan just bagi tahu Just share je. Saya sebab apa? Saya akan fokus kepada apa yang tuan-puan nak. Okey, saya ada banyak ni benda nak share, tapi saya akan fokuskan apa yang akan membantu tuan-puan sekarang ni. Dah, betul Okey, dah jenis Yang seterusnya. Tuan-puan sambil tu boleh tak share? Tuan-puan dekat chat, tuan-puan nak buat program apa? Boleh tak supaya saya lebih clear dan saya bagi contoh-contoh tu lebih tepat. Kalau tak nanti saya akan bagi contoh tak bersesuaian dengan tuan-puan nanti. Boleh tak share apa nama program ataupun program? Kalau tak ada nama program lagi pun apa yang program yang tuan-puan nak buat? Okey, jemput share. Yang keempat adalah siapa target peserta kita? Siapa avatar mereka? Kan? Kita nak buat dengan audiens, dengan pendidik, dengan orang yang buat sales ke, dengan usahawan ke, dengan kalau usahawan tu usahawan apa? Usahawan apa? Ada usahawan yang baru 1 hingga 3 tahun. Ada usahawan dah 3 ke 5 tahun. Ada usahawan 6 ke 10 tahun. Ada pelajar-pelajar level darjah ni, tahun ni, ada tingkatan ni. Pendidik, ada pendidik sekolah rendah, sekolah menengah, form berapa, kan? Tahun berapa, kan? Ada yang dengan cikgu tadika. So siapakah audience? Pasal Arduino menggunakan Tinkercad. RBT sekolah menengah. Okey, bagus. So dekat situ ada catchy and ada yang audience cikgu Fasiha tahu ni kan? Tinkercad ni kan? Fasih Arduino menggunakan Tinkercad. So macam ni Cikgu Nora dia memang mensasarkan target peserta dia yang dah kita panggil dia dah warm. Tahu kan audien kita ada 3 jenis. Yang ini yang jenis yang macam tak sedar. Tak sedar. Dia tak sedar pun masalah. Lepas tu dia sedar. Dia sedar masalah dia, kemudian sedar masalah. Yang ketiga adalah dia sedar solution. So macam Cikgu Fasihah dia kata Tinkercad. Macam saya tak tahu Tinkercad. So saya tak sedar. Bukan tak sedarkan diri tak sedar je. Dia tak sedar dia ada masalah tu ataupun dia tak tahu pun. Dia tak pernah dengar pun pasal Tinkercad. Yang kedua adalah mungkin ni adalah cikgu-cikgu ataupun pelajar yang dah tahu pasal Arduino, Tinkercad. So dia sedar. Tapi dia mungkin tak sedar kita. Dia mungkin sedar trainer lain, pendidik lain. Yang ketiga adalah dia solution tu dari kita. Maksudnya dia dah tahu solution tu daripada kita sendiri. So ini yang kita nak convert dia jadi customer lah. Ni kalau program public lah. Ni kalau program public. So jadi that's why nama program ni penting tuan-puan. Kadang-kadang kita nak sasarkan tu biar kena betul-betul. Betul tak Cikgu Fasiah? Cikgu Fasiah sasarkan pada mereka yang kat sini. Betul? Ataupun sini. Kan? Nak cakap boleh je. Betul-betul. Saya nak untuk cikgu RBT. Cikgu RBT. Okey, nampak tak? Tadi kat situ dia kata RBT sekolah menengah. So pendidik RBT lah, betul. Sebab pelajar belum tentu tahu kan. Pelajar belum tahu. Okey, thank you. 3 bintang. Webinar hafazan teknik 5 jari untuk publik secara online. Orang dewasa yang nak hafal surah pilihan. Bagus. Webinar hafazan teknik 5 jari.
Ustaz, kalau dia mensasarkan surah, dia attract tak? Terus. Rasanya attract juga. Rasanya sebab webinar ni lebih kepada nak memperkenalkan teknik tu dulu coach. Lepas tu baru nak tarik ke surah. So dia banyak dekat, mungkin dekat sini kan, tak sedar ke ataupun sedar. Maksud saya bukan sedar hafal tu. Maksud saya teknik. Oh, ada teknik hafazan yang mudah untuk orang dewasa. Untuk 5 jari. So jadi dekat situ terus mensasarkanlah dekat situ. Tapi ni lebih kepada webinar, betul? Ustaz, kita tukar Ustaz. Kita fokus pada training. Oh, saya tak share lagi apa beza speaking training, coaching. Ke tuan-puan dah tahu dah? Siapa? Saya ingat benda tu macam ada yang dah tahu. Ada tak yang nak saya clarify apa beza speaker? Sebab apa kita cakap program ni adalah trainer. Kita tak cakap speaker. Okey, saya share sikit lah. Okey. Walaupun cikgu biar seorang je nak tahu. Okey, saya rasa benda ni kena share sebab ramai agak confused. So dia ada facilitator, speaker, trainer, coach, consultant. Definisi dia ini mungkin berbeza bagi setiap orang. Disclaimer awal-awal. Tapi ini apa yang saya pegang lah. Okay. Speaker dengan trainer beza bagi saya sebab speaker ni lebih kepada speaking. Bukan speaking English. Speaker ni bercakap. Speaker ni biasanya dia ada aura dia. Dia orang suka dengar dia bercakap. Biasanya cara dia bercakap pun boleh menarik orang. Pandai motivasi sikit, pandai naikkan semangat. While trainer pula, trainer ni dia tak semestinya pandai bercakap. Pandai bercakap tu maksud saya bukan macam baby. Baby kan tak pandai bercakap. Ni pandai bercakap. Bukan. Maksud saya adalah dia tak semestinya, gelak Tuan Mus kan. Okey? Dia tak semestinya cakap dia berdentam-berdentum. Bangunlah kita sebagai umat Melayu yang terakhir di muka bumi ini. Kita perjuangkan apa yang kita hilang. Bukan. Jadi trainer tak semesti macam tu. Tuan-puan, kalau tuan-puan nampak saya macam tu, sebenarnya saya tak macam ni pun kat luar. Saya hanya atas stage je. Saya tuan-puan, saya introvert. Tahu introvert? Siapa introvert? Orang kata introvert ni tak pandai. Oh, tuan-puan introvert juga? Oh. Saya introvert. Saya dekat luar tak ada macam tu dia. Saya cakap biasa je. Tuan hamba. Bukan. Saya nak cakap kat sini, trainer tak perlu. Itu bonus. Kalau pandai, itu bonus. Okay, sebab nak menarik kan. Tapi trainer ni adalah you memindahkan skill atau knowledge. Kelebihan seorang trainer ni adalah dia menjadikan audien dia star. While speaker tadi orang akan nampak dia star. Wow, hebat dia bercakap, berceramah kan. Kan ramai ustaz-ustaz macam tu kan. Dia pandai berceramah, pandai bercakap. So ini speaker. Tapi trainer pula, dia punya challenge dia adalah dia nak menjadikan audien dia dapat apa yang dia nak sampaikan. So dia kena buat something. Dia kena do, dia tak boleh bercakap je. Kalau saya seminar tuan-puan, saya akan cakap je. Training canvas. Okey, salin nama, objektif, jenis. Okey, next slide. Saya nak kerja habiskan slide je. Kan, tapi saya bukan macam tu. Saya nak tuan-puan mesti dapat something walaupun tak banyak tapi dapat terus apply. So target peserta tadi dah. Yang seterusnya. Okey, clear tak? Speaker coaching ni dia lebih kepada personal. Konsultan ni dia bagi advice untuk masalah-masalah tertentu. Contohnya ada syarikat tu dia perlukan untuk HR. So dia akan hire konsultan untuk bagi advice berapa orang staff perlu ambil. Macam mana nak tingkatkan produktiviti pekerja. So konsultan ni bukan berceramah, tak. Dia akan ambil maklumat, lepas tu dia akan advice. So kalau perlu dia akan cakap dengan orang atasan sajalah. Kalau dia rasa macam kita perlu sampaikan benda ni pada semua orang. So dia akan buat training. Nampak? So konsultan lain. Konsultan dia advice. Dia give specific advice to that people. Dia punya client. Yelah. Ada orang cakap, okay, company training and consultant. Tapi kadang-kadang dia consultant tu pun
Dia tak sure apa benda konsultan tu. Konsultan tuan-puan and coach, anda dibayar lebih tinggi. Sebab anda ada specific solution. Maksudnya orang throw je masalah dalam bidang anda tu, anda boleh bagi specific solution. Faham While trainer ni anda bagi specific skill or knowledge dan pastikan dia dapat. Kalau kita ajar subjek, kita pastikan audien kita tu dapat apa yang kita nak sampaikan. Dan kita ada spesifik lah, kita kena measure dia. Kan, buat post ke, post survey ke, buat latihan ke. Okey, boleh. Ada soalan lagi tak? Siapa clear, cuba komen clear. Kalau tak clear, cuba share soalan. Supaya saya dapat tahu anda masih ada bersama dengan saya. Puan Syikin, Puan Salina. Puan Salina pun first time ni. Rasanya. Kan? Ni Cik Puan Nurul Izzati. Kan ada tak bersama dengan saya? Ni kita kena check attendance tuan-puan. Ni kalau online biasa macam ni lah. Kena check audience. Kadang-kadang dia tengah masak siakap. Ada. Saya tengah driving. Sorry. Okay, ada. Okay. Ingat tadi tengah masak siakap 5 rasa ke? Oh, tak ada. Tak ada. Saya tak suka masak. Oh, okay, bagus. Saya suka masak siakap 5 rasa. Iaitu pertama, rasa apa? Dia rasa sedap, rasa nak lagi, rasa kasih, rasa sayang dan rasa cinta. Ada. Gurau-gurau. Okey. Okey. So, yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Ni biasa cikgu sekolah lah. Okey. Anak murid semua dah salin. Okey, cikgu Padam boleh boleh. boleh. Okey, yang kelima tuan-puan. Ini tadi mungkin Cikgu Bihar tadi dia kat sinilah sebenarnya bila saya tanya tadi kenapa you boleh berani share. So sebenarnya jawapan dia kat sini, kelebihan, keunikan. Sebab apa? Beliau share berkaitan dengan STEM, which is STEM walaupun guru-guru dah berpengalaman lama tetapi tak semua guru ada skill STEM. So jadi bila kita ada satu keunikan atau kelebihan, kita dah tak rasa takut. Takut tu nervous sikit-sikit lah. Tapi kita tak rasa nervous sangat sebab apa? Sebab kita tahu, yes, tuan-puan memang pengalaman dekat sini. Tapi saya datang untuk berkongsi yang sini. Nampak? So you akan lebih confident. Sebab apa? Sebab this is my strength. This is my uniqueness. So you akan lebih confident. So at least kena cari tuan-puan, at least 1, 2. Saya tahu benda ni part ni paling susah. Tapi you kena cari. You bagi free ke something. Kan? Yang orang lain jarang-jarang berkongsi. Yang jarang-jarang share. Okay? Yang keenam. Yang keenam tuan-puan, ini bonus lah. Optional biasanya. Tuan-puan ada fakta, ada quotes, ada ayat-ayat ke, ayat-ayat Quran ke. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Okay. So kita ada something yang fakta, quotes, ayat-ayat, lawak. So apa yang jenis juga, ada orang dia nak jenis sentiasa nampak macam serius. Ada orang dia nak nampak macam dia macam ala-ala penghibur sikit. Dia ada lawak-lawak sikit. So kadang-kadang tuan-puan, di awal-awal program kita kena design benda ni. Sebab kadang-kadang kita nak cakap fakta, quote, tiba-tiba terlupa. Alamak, aku terlupa lah. So kita design. Kan? Nampak macam simple Tapi kadang-kadang biasanya kita akan lupa. Kalau kita tak catat, tak plan awal-awal. Yang ketujuh tuan-puan. Ini bagi saya penting kalau kita nak buat training. So kalau kita buat seminar ataupun webinar, kita sempat tak buat aktiviti ataupun latihan bersama mereka. So kalau kita sempat buat, maksudnya itu part of training jugalah. We train something.
Kan, yang ke-8 adalah you ada tools. You ada tools sendiri and ABM. Tadi saya cakap tadi ada orang tanya saya, "Tuan, kenapa bawa pedang? Perlu ke bawa pedang?" Saya cakap ini adalah props dan alat bantu. Maksud saya akan gunakan tools ni pada tempat yang betul dan dalam masa sama orang especially visual learner. Orang visual learner kinestetik dia sangat teruja dengan tools dan ABM. Faham Saya ulang balik. Pendidik audiens kita yang jenis visual, suka tengok dan kinestetik yang suka pergerakan, suka buat, dia akan teruja dengan tools dan ABM. Especially kalau tools dan ABM kita ni memang membantu pacak. 1, 2 pacak kan? Bukan tu. Pasak anchor tadi kan. Dia akan memasakkan. Okey, boleh? Yang ke-9 adalah dari sudut promosi. Adakah kita nak buat online? Adakah kita ni public, internal ataupun in-house? So kita tetap kena ada promosi walaupun simple. Okay. So itu nanti saya share lagi lebih lanjut.